الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Fir'aun dibangkitkan dan dihasyarkan segala manusia, tiada memakai kaus lagi bertelanjang di dalam hal yang demikian itu, tiada melihat seorang akan kemaluan seorang yang lainnya, kerana adalah pada ketika itu di dalam kelakuan huru-hara padanya yang mengkayakan daripada sedar akan dirinya bertelanjang dan orang yang lain tiada diketahuinya terlebih awal lagi pula. Muka surat 8 baris yang ke-10 daripada bawah. Fir'aun ay hadha Fir'aun, ini ialah satu fara' yang terfara' daripada persoalan yang sebelum daripada ni. Dibangkitkan dan dihasyarkan, dibangkitkan daripada kubur dan dihasyarkan makna dihimpunkan daripada mahsyar. Segala manusia tiada memakai kaus, tidak memakai kasut, lagi bertelanjang. Di dalam hal yang demikian itu tiada melihat seorang akan kemaluan seorang yang lainnya. Dalam keadaan lagu tu sepatutnya inilah peluang yang terbaik. Tapi tidak. Tidak ada seorang pun yang mempedulikan hal orang lain. Tak ada nak kelih, nak tengok. Kerana adalah pada ketika itu di dalam kelakuan huru-hara. Huru-hara haulul mahsyar. Al-haul ahwalul mahsyar. Ahwal itu makna jamak dia, makna kerana banyak. Terlalu banyak perkara-perkara yang menjadikan huru-hara. Huru-hara tu kerana mataharinya sejeka dengan kepala, dengan ahwal air peluhnya, air macam-macam. Itu menyebabkan jadi suasananya keadaannya huru-hara. Huru-hara makna kelai kabut. Dia bandingnya dia. Bandingnya dunia ni tak ada gapo dia. Tapi kita boleh buat perbandingan. Sebagaimana ada masa-masa kita dan hari-hari kita yang sangat kelang kabut. Kelai kabut sehingga pertimbangan kita tidak boleh jadi waras lagi. Tu. Orang tak biasa backwah misalnya kali pertama backwah kelai kabut. Sibuk sebi ada tak kena macam-macam dia dah jadi buntu bengong dah orang duk mari terkejar atas diri dia seorang mungkin dia tu kerja jadi kelak kabut masa tu tak ada orang apa pun maknanya dalam keadaan kelak kabut orang main bola sepak misalnya maknanya kalau babak yang sepanjang sakaratul maut tu dia buat bandingnya seperti bola duduk kawasan penalti, maksudnya ayat kata kalu orang nak sombak go tu dia tak khabar dah, tak ingat dah anak bini ke apa, dia tak fikir dah mana semua orang panggil semua orang tu berkacau belaka habis rim belaka hok bahagian mempertahankan bahagian menyerah nak sombak go habis rim masa tu maknanya kelak kabut tu. Tapi itu nak rakyat satu suasana situasi kelak kabut tu tak ada gapo-gapo. Nak rakyatnya dalam kehidupan kita ni banyak suasana kelak kabut huru-hara tu. Jadi dalam keadaan huru-hara super tempat-tempat perhimpunan, bila ada benda pelik-pelik sikit dia akan jadi panik, dia jadi bahaya tu kalau kabut ni tempat ramai sikit benda sikit cuih sikit dia mudah nak jadi benda-benda
yang membahayakan. Nah, jadi gambar daripada mahsyar ni ialah satu keadaan, satu tempat yang penuh dengan huru-hara. Gambaran itu dapat dibahayakan dengan pernyataan ini. Maksudnya orang telanjang pun kita tidak nak kelih dah. Kita hanya diri kita sendiri pun kita tak nak tak khabar, tak berasa. Tak usah kata orang lain, nak bercara orang lain tak ada. Atas dunia ni kita lebih banyak mana atas dunia tak khabar juga ke dia sendiri, khabar orang lain. Mana kita lebih khabar orang lain, kita duk nampak kesilapan orang lain jadi atas diri kita sebut bahagian kekurangan tak nampak. Jadi sekarang di pada masa ni keadaan dia sangat-sangat gawat sehingga setiap orang tidak ada lagi nak bercara, nak padu kepada orang lain. Hanya masing-masing diri sendiri masing-masing. Tu. Dalam keadaan lagu tu pun, dalam keadaan dia telanjang bogel pun dia tak khabar kata dia tu telanjang bogel. Patutnya malu kita bahagia kita hok telanjang. Malulah, tak rasa malu. Sebab tidak terkhabar kepada keadaan dia sendiri tu. Tu nak ayat kata, jadi tak usah kata orang panggil nak tengok orang, hok diri sendiri pun tak khabar. Tu makna teruk, makna dahsyatnya. Jadi dalam keadaan lagu tu tiada melihat seorang akan kemaluan seorang yang lainnya. Tak peduli kerana adalah pada ketika itu di dalam huru-hara keadaan kelakuan huru-hara padanya yang mengkayo daripada sedarkan dirinya bertelanjang. Yang mengkayo maksudnya makna tidak berhajat, makna kayo, makna dia tidak berhajat. Maknanya sini yang mengkayo yang mencukupkan dia daripada sedarkan akan dirinya. Maksudnya huru-hara itu menyebabkan dia tak dia nak khabar diri sendiri. Itulah murad dia nya. Makna tak khabar diri sendiri dia tu bertelanjang dan orang lain tiada diketahuinya, terlebih aula lagi pula mimbabil aula. Kalau diri sendiri pun tak khabar hal diri sendiri tak khabar, hal orang lain mimbabil aula lebih-lebih lagi lah tak khabar. Jadi makna Aisyah radhiyallahu anha dia nak suka kerana Nabi kata duduk di pada mahsyar tu pakat telanjang bagi belaka, bermakna dia marilah. Ni duduk cara ni dia duduk kecek ni masa atas dunia. Tak apalah. Bila Nabi wayak kepada dia makna begitu, maknanya dia nak suka kalau begitu gak duduk pakat badi kelih lah. Tidak. Nabi kata teruk berdoa. Suasana kelih kabut dan huru-hara tu mengkaya daripada sedar seorang itu akan diri dia sendiri. Maknanya tak khabar maknanya orang panggil cukup dah dengan huru-hara itu menyebabkan tak khabar kepada diri sendiri. Tu maksudnya makaya tu. Karena kaya-kaya ni makna tak berhajat atau makna dia cukup. Jadi harta banyak tak cukup lagi, tidak kaya lah. Sebab itulah Nabi menafikan laisal ghina an kathratil mal, bukanlah kaya tu ialah kaya hati. Tu. Bukanlah kaya tu laisal ghina an kathratil mal, bukanlah kaya tu banyak harta, walakin al-ghina ghina nafsi. Tetapi kaya itulah kaya hati, makna cukup. Tu ayat istilah kaya lah. Istilah kaya ni sebabnya kita mengaji usuluddin pun ada itu salah satu daripada sifat Allah Taala al-mustaghni an kulli ma siwa. Mana ulama usuluddin dia simpulkan sifat Allah Taala dua. Mana istighna satu, iftikar tapi bahagian iftikar tu dia kena beringat sikit sebab ada orang bawa dia. Orang panggil ni ajaran sesat ni lah. Tu menjadi fakir pula dah. Dia tak faham iftikar Allah. Makna makhluk iftikar kepada Allah Ta'ala. Sebab tu maknanya Syekh Ahmad Fatani pun dia ada buat jaga dah dalam kitab Faridah dia tu. Sebab rupa-rupanya ada berlaku sungguh zaman kita ni. Dia ada bawa sebab dalam kitab kata sifat Allah Ta'ala tu dua bahasa, istighna dengan iftikar. Tetapi sasarannya tak kena istighna tu kena adalah sasaran dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iftikar itu maksudnya makhluk iftikar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka melazimkan sifat-sifat sekian daripada sifat 20 tu. Dalam fiqh pun ada juga terkaya. Sebab bahasa ni bahasa kitab lama Jadi bila kita benda ni berhadap kepada orang-orang zaman kita sekarang, dia tak berapa nak faham lah. Sebab kita tidak berkecek begitu terkaya ambo terkaya dah daripada gula. Berapa pula munggah hamba kecil maning. Wahai kosong, kopi kosong je. Jadi kaya daripada gula dah. Tak payah gula pakai kosong belaka jadi kita tak ada berkecek lagi tu Jadi dalam fiqh kita air yang tidak terkaya daripada bahan yang suci itu benda yang tahir orang panggil mujawir yang tahir yang makna tak terkaya air daripadanya, maka itu dimaafkan Jadi apa pula tak terkaya situ dalam usuluddin pun ada kaya, dalam fiqh pun ada kaya dalam tasawuf mimbabil aula lebih-lebih lagi lah tu.
Tu nak ayat istilah saja ya tu, mana mengkayakan daripada sedar sebab dia guna ibarat lagu tu. Faraun adalah hisab dan timban akan amal itu. Kemudian daripada sirat. Sirat dulu. Lalu atas sirat dulu dan haudun nabi. Itu dahulu daripada mana dia kecil lagi tu Hisab ni hisab timbe akan amal itu kemudian daripada sirat. Dan haud itu dahulu daripada sirat. Jadi kena susun semula lah kita tanya. Jadi kalau kita susun semula mula-mula haud, kemudian sirat, lepas tu gak hisab dengan timbe. Itu tak jadi itulah. Dia sengaja dia kecek terbalik ni. Jadi hisab dengan timbe tu lepas daripada sirat. Lepas tu haud itu dulu daripada sirat. Maka dia meletak ke sirat tu di tengah. Tu. Jadi maknanya Ustaz Sofwan itu orang panggil duduk sebelah, orang panggil mana dulu daripada Izzuddin. Jadi dia tak kata Izzuddin, dia kata Ustaz Syed Ridwan duduk selepas daripada Izzuddin. Jadi kecek lagi tu jadi keliru sikitlah. Dia tak royak mana Izzuddin tu sebelum daripada Syed Ridwan. Royak lagi tu tak hingga sikit tu. Inilah qaul yang sahihnya ni, atas qaul yang sahih bermakna ini khilaf. Hok dulu ke dia ni khilaf. Sebab ini ala qaulis sahih. Mas'alatun, ini satu masalah. Adakah segala amal manusia adalah segala amal manusia tak kala hendak ditimbang akan dia, akan segala amal manusia dijadikan dia segala amal manusia saat ni. Allah Ta'ala berjisim pada hari kiamat tu. Sebab sebut kata timbe sebab amalan kita tu maksudnya ialah pahala. Ganjaran pahala daripada amal kita tu. Tu pahala dia Jadi sini dia sebut amal. Dia sebut amal, walaupun dia sebut amal maksud dia pahala mana daripada amalan tu. Itu dia hazah mudhaf dia panggil Sebut amal macam innamal a'malu binniyat lah Makna innamas sihhatu innama kamalun tu. Jadi sebut amalan maksudnya pahala amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah kamu. Membatalkan sedekah bukan membatalkan sedekah membatalkan pahala sedekah. Bil manni wal adza, dengan sebab mengungkit-ungkit, sebab mengungkit dan menyakiti hati orang yang kita beri itu tidak batal sedekah tu. Yang batalnya ialah pahala. Yang batal ke amal itu siapa kau akaumi ialah riddah wal iyadabillah. Jadi murtad. Itu pakau akaumi tak ada, terbokeh habis. Ini gugur buah saja. Buah makna pahala. Jadi Allah Taala makna dia hazafkan mudhaf. Maknanya jangan tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu membatalkan pahala sedekah. Sebagaimana kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, dibandingkan dengan orang yang infak ria'an nas, mana riak kepada manusia. Mana kita riak ni dia tidak jadi batal. Riak tak membatalkan semaya, tak membatalkan sedekah, dia membatalkan pahala. Jadi itu maknanya, maksud Allah Taala membatalkan sedekah ialah pahala sedekah ni samalah. Ibarat dia amal manusia tu dirupakan oleh Allah Taala mana berjisim, maksudnya pahala. Bukan amalan tu, amalan kita buat ni. Jadi amalan kita ni perbuatan. Kemudian perbuatan kita itu imbalan dia ialah pahala. Pahala tu sebagai tanda lah. Kalau atas dunia kat sana ni makna piti, cek, bom, macam-macam lah. Tanda je sebenarnya tu. Jadi maknanya pahala tu ialah tanda, tekek. Buat sebagai tanda je. Tu. Jadi pahala amal ibadat tu Allah Ta'ala jadikan dia berjisim. Berjisim masuk munasabah dah dengan timbe. Sebab timbe-timbe ni bagi bertokor bagi berjisim jirim tu. Jadi Allah Taala jadikan orang panggil dijadikan Allah Taala berjisim pada hari kiamat. Tak kiralah amal kejahatan ataupun amal kebaikan, dua-dua. Tu. Sebab itulah kalau amal dosa-dosa ni kalau atas dunia ni berjisim dah nyanyolah kita duk pikul dosa. Dosa tu mana? Kita duk pikul sebab tu kita manusia dengan jin ni dipanggil sebagai at-thiqalani. Dua makhluk yang memberatkan muka bumi ni. Bumi ni jadi berat ke manusia dengan jin. Berat dengan apa? Berat dengan maksam, dengan dosa. Tu.
Tapi hok sekarang ni maknanya amal mana apa nama pahala dosa tu tidak dijadikan dia dalam bentuk mana berjisim, tidak ditajasimkan oleh Allah Taala. Tu. Maka dengan sebab itulah maknanya kita nak kepada modal keyakinan, makna akal fikiran. Tu. Berjisim pada hari kiamat ditimbang akan segala amal manusia sekaliannya dengan timbangan yang satu jua. Bukan mana pakasa. Orang panggil sekali agung je. Sekali agung. Dia kira pahala. Sebabnya semaya dapat pahala sebanyak mana. Puasa dapat nama dia pahala belaka. Pahala semaya kau pahala ni. Cuma dibuat orang panggil pembahagian dosa. Ni dosa dosa pahala semaya diasingkan juga dulu Tapi bila timbang sekaligus je. Sekali jua adalah baginya bagi mizan lah. Bagi timbangnya ni. Ini dia panggil ni timbangnya. Dengan timbangan yang satu jua. Adalah baginya dengan timbangan yang satu jua, makna alat timbangan yang satu dah sekali timbang. Tu ni timbang lagu tu. Adalah baginya bagi timbangnya, makna mizan itu. 2 daunnya. Jadi timbangnya dia tu bentuk neraca lah. Ataupun dacing. Bukan macam kilo kita sekarang ni. Yang ada 2 daun. Kita dah zaman dulu makna dah. Sebab dulu dia kira kati belum daripada kilo ni, sistem metrik ni. Kita dan dengan sebelum daripada sistem metrik. Kalau tak salah masa kita duduk sekolah rendah, hasil tu berlaku pembaharuan dalam bab pengukuran timbangan ni. Maknanya dia bukan timbangan sajalah. Pengukuran dalam semua segi. Dia maknanya digunakan sistem metrik. Sistem metrik itu itulah. Kilogram, kilometer, dulu batu. Lalu ni kilometer, dulu kati. Kita beli daging sekati, 2 kati. Beli gandu sekati, 2 kati. Gitu. Ada lagi lah main kati-kati ni. Tu. Lepas tu baru orang panggil dipindah kepada kilo. Jadi dacing lah neraca. Macam dacing tu lah, simbol dacing tu. Tu. Adalah baginya 2 daunnya. Satu daunnya dia panggil daun ceper lah. Jadi budak-budak lah ni dia ada. Sebab ni orang kita kena mana orang dulu dia kecil lagu mana kitab ni pun dia panggil daun juga kitab ni dah mananya satu daun demi satu daun Nabi tengok. Satu orang yang bersengketa jahat kepada Imam Ghazali menuduh kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali tu mengaku mana duk bawa ajaran yang Nabi tidak ajar. Tu ada dalam apa nama mukadimah bagi mutarjim Syekh Daud Fatani. Maknanya makna dia boleh jadi adalah orang pergi mengasuk kata dia tu baca dah kata tidak wallahu alam lah. Yang menuduh Ihya Ulumuddin itu telah melencun daripada ajaran Islam. Jadi orang tu cerita cerita tu akhir-akhir siapa kepada Imam Ghazali. Panjang sanak dia Jadi maknanya hak orang tu punya makna hak yang bersangka jahat kepada Imam Ghazali, dia mimpi. Dia mimpi dalam mimpi dia tu ada watak Imam Ghazali dah. Imam Ghazali dia orang tu sendiri juga Nabi, Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Jadi Imam Ghazali dia pergi mengadu kepada Nabi. Jadi orang tu ada sekali lah. Orang tu punya cerita tu. Imam Ghazali melaporkan kepada Nabi, orang ni tuduh dia duk karya kitab Ihya Ulumuddin ni maknanya telah melencun daripada ajaran tu. Lalu dia pun pergi melutut kepada Nabi, dia bui. Orang panggil kita Ihya Ulumuddin kepada Nabi. Nabi pun belak daun, satu daun demi satu daun. Mana ayat istilah daun. Satu safhah. Sebab dia terjemuh daripada safhah. Begitu juga duit tu makna warakat. Wara ni warakat juga daun juga. Jadi maknanya kemudian makna Nabi pun tengok selah demi selah siapa habis. Dalam mimpi walaupun benda tu panjang tapi jadi singkat je. Sehingga sudah Nabi berkata comel. Lepas tu Nabi holah kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun kata lagu tu juga. Sehingga siapa saya dia nak masuk mau pakai kata molek. Betul. Jadi akhirnya Imam Ghazali seruah kepada Nabi untuk mengambil tindakan kepada orang menuduh dia. Hak tuduh sana. Jadi Nabi lah ambil. Nabi pukul dia. Dia sampai 5 kali kau. Sayyidina Abu Bakar mensyafaatkan. Sebab syafaat maksudnya tulu pelepah. Abu Bakar kata dia buat begini ni kerana dia ijtihad pada dia untuk nak jaga agama Islam. Ijtihad dia sebab boleh jadilah dia dapat info-info yang palsu lah, boleh jadi supaya kita zaman sekarang lah. Jadi sehingga dia bersengga jahat kepada Ihya Ulumuddin.
Jadi maknanya dia 5 kali kau. Kena pukul maknanya dah Abu Bakar memberi syafaat, jadi Imam Ghazali pun memaafkan, menhalalkan. Maknanya bila selesai begitu dia bangun tidur, dia terasa sakit. Benda tu berlaku dalam mimpi. Kemudian pada malam yang lain pula, dia mimpi pula jumpa Nabi mari sapu, gosok-gosok bomongnya. Lepas tu manusia. Jadi dia cerita akhirnya sampai kepada Imam Ghazali. Jadi maknanya dicerita balik ayat orang yang bersangka jahat kepada Imam Ghazali sedangkan dalam mimpi yang lain orang soleh yang lain pula makna juga tentang Imam Ghazali, Nabi Isa, Nabi Musa AS, Nabi Muhammad, Imam Ghazali. Jadi Nabi Muhammad tanya kepada Nabi Isa dengan Nabi Musa AS, ada kodok orang yang sehebat Imam Ghazali dalam umat kamu? Maknanya Nabi Musa dengan Nabi Isa mengaku kata tak ada. Tu. Dan juga mana adalah hadis lain Nabi kata ulama ummati ka anbiya ibn Israel. Tu ulama umat aku, umat Nabi Muhammad ni serupalah. Taraf dia serupa Nabi-nabi Bani Israel. Tu dari kitab Minhajul Amidin. Hak tarjumah mukaddimah bagi tarjumah. Sebab dia nak tazkiyah Imam Ghazali dulu dan supaya kita ni baca kitab Imam Ghazali jangan ada peransangka tak molek. Tu. Nak ayat cerita kisah daun sat ni. Daun satu daun. Ni daun sini maksudnya ceper. Ceper dacing tu. Dia panggil daun. Dia ada 2 ceper je. Maknanya jika ditaruh satu daunnya, jikalau dihantar di dalamnya, di dalam ceper sat ni, daun sat ni. Satu daun. Dacing sat ni, panggil dacing lah. Kalau dulu tak boleh sensitif ni tak apa dah. Jadi mana dalam dacing, ceper dacing sat ni, ceper neraca mizan sat ni. Jadi bubuh 7 petala langit. Satu petala langit, satu lapis langit pun tak tahu luas mana, berat mana ni. Berat ni dari segi berat ni. Dan bumi, makna 7 lapis bumi. Nescaya maknanya mana dah. Alah lah hilalah. Tak kala hendak kita ditimbangkan dia, dijadikan Allah Taala menjadi satu juga. Nescaya lulus, maknanya muak. Bermakna apa nak ayat apa? Nak kata besar. Satu-satu ceper, satu daun mizan ini maknanya ayat kata besar. Seandainya diletakkan di dalam satu ceper saja, bukan 2 ni. 7 petala langit dan bumi lulus. Ataupun kalau le tu ni, kalau baca luas pun ialah juga. Makna muak. Makna lulus. Lulus tu makna muak. Maknanya apa? Maknanya luas lah. Makna 7 lapis langit tu, satu-satu ceper tu. Tu. Maka nyata beratnya nyata beratnya berapa ni, berapa kilo ni. Jika ditaruh dari segi besar dia tu, kalau bubuh 7 lapis langit, 7 lapis bumi muat. Dan maka nyata beratnya. Sepatutnya kalau alat penimbang ni besar benda ni, kalau benda-benda sening, benda-benda mikro tu tak boleh lah. Macam orang jual mah ni dia tak pakai kilo daging ni. Letak atas kilo daging tak berserak. Tak. Dia tak nyata ni. Dia ada orang panggil penimbang dia yang mikro, benda-benda hok kecil halus. Dia alat penimbang dia pun dia kena hok sensitif tu. Yang boleh mengukur benda-benda yang halus. Tapi ni mizan ni walaupun dia tu sebegitu besar tapi dia terkesan juga dengan timbangan yang paling ringan. Mana? Yakni nyata beratnya jika ditaruh satu biji sawi sekali pun di dalam besar itu dalam keadaan sebegitu besar, kalau tak bubuh benda lain, bubuh satu biji sawi je, kesan nyata berat dia, nyata berat, mana boleh baca. Tu nak ya kata maknanya mana alat Allah Taala ni dia tidak ada silap teknikal, ada situ sini tak kena, tak ada ada error gitu, tak ada error tak ada ralat Allah Taala memang tepat kalau manusia buat ni mari pasal saya ingat gitu lama ingat simple je pasal ni minta tidak buat sekali buat dia cabut pula, tak kena, tak rapat, jadi terbuka data, ingat mudah kok tu pas sudah buat duk bunyi hesing, orang tina tanya apa dia buat bunyi ni, gila dia buat bunyinya buat guano ke dia. Kita sendirilah pula kena ajar bubuh gap dia mana bunyi tu. Dia kata wano dia buat bunyi ni tu ke buat bunyi. Jadi itu makhluk hak Tuhan ni tak ada ralat, tak ada error jadi makna sebesar biji sawi pun nyata berat dia. Tu jadi itulah ayat kata sifatnya dan misqalnya zarah. Dan besar itu sekalipun di dalam besar itu,
Mana nyata jika ditaruh satu biji sawi sekalipun di dalam besar itu dan misqalnya zarah kerana mana sebesarnya, mana benda di mana sebesar zarah sekalipun, kerana hendak menyatakan adil Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu puas hatilah kita dengan Tuhan ni, puas hati. Atas dunia pun kita puas hati, kita orang beriman, itu makna redha. Kalau kita tak redha Allah Taala pun tak redha dia, kita kena redha dulu kepada Allah Taala. Redha dengan apa? Semua perkara hak nikmat, hak musibah bala, kita redha belaka. Hak nikmat semua hak tu dia tak timbul isu lah. Hak nikmat ni tak ada orang tak redha. Sebab bila kita bercara bab redha tu ialah bahagia masaib dia kena sabar. Lepas tu masalah qada Allah Subhanahu wa taala hak pahit. Hak mani tak ada orang tak redha ni tak boleh nak terima lah. Kahwin redha tak apalah, tu hawi anak kahwin comel cerdik pandai tak ada orang kecil lagi tu redha ni bahagia hak pahit. Timbul isu redha tak redha tu. Jadi kita redha, kita orang beriman atas dunia ni semua kita redha belaka. Kerana itu adalah qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita tak redha, wajib kita kena redha. Tu. Maknanya kenapa? Kerana kita tahu keadilan Allah Taala, kita tahu dengan keyakinan kita beriman kepada Allah Taala, walaupun pada zahirnya nampak macam nyanyo, memanglah. Kalau kita lihat dari segi pandangan zahir dan pengukuran akal kita semata-mata, kita akan rasa nyanyo lah. Orang yang ditindas, begitu ditindas, tak ada sebab Jadi kalau kena tindas gak genak-genak tapir dia tu, duk kena tindas, kena bully, kena tipu semata nyanyo dia Hak orang hak zalim juga kau sedap dia tu. Sakit tidur maknanya sempurna berlaku tu. Jadi kita kata bapak tidakkah kita ni orang Islam? Begitu ada juga persoalan daripada sahabat. Apa kita ni duk jadi kalah, kadang-kadang jadi kalah. Tidakkah kita ni orang Islam? Tidakkah orang panggil kita ni Tuhan tu. Dia mari perasaan begitu tu. Sebab apa sebab maknanya dia masih ada lagi gangguan. Jadi makna syaitan dia akan ambil kesempatan dengan segala kekurangan. Sekat orang panggil rajin buat ibadat, sekat rajin belajar ni, jadi kau banyak musibah, banyak kesusahan yang kamu hadapi tu. Syaitan dia main ngosek lah. Dia main ngosek di hati kita. Jadi nyata kerana hendak menyatakan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal tak ada gapo, tak payah mana kira hak besar-besar. Cukup Bermula Allah Ta'ala Tuhan yang amat kuasa atas barang yang diperbuatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana benda yang sebegitu kecil, halus, mikro masih lagi orang panggil, mana tidak akan jadi ada ralak sedikit pun dalam pengiraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak manusia ni dia ada Jadi kita tak puas hati dengan hak makhluk, itu munasabah. Tak puas hati kepada ketua, tak puas hati kepada macam itu munasabah lah. Tak puas hati kepada pemimpin, munasabah sebab dia tu makhluk. Tak puas hati dengan menteri, tak puas hati kepada perdana menteri, itu munasabah. Sebabnya ialah makhluk siapa-siapa dia pun jadi ada orang tak puas hati orang yang terbaik daripada kalangan manusia, ada orang tak puas hati hanyanya dia akan terima juga bila mati orang tu dia terima juga, baru dia mengakui kebaikan orang tu kalau orang hok jadi pemimpin tu makna orang yang benar-benar orang panggil baik tu. Akhirnya bila mati memanglah dia tak buat balah dah lah masa hidup buat balah. Jadi makna tak puas hati dengan makhluk tu sangat-sangat munasabah. Tak puas hati dengan Allah Ta'ala sangat-sangat tidak munasabah. Tak suruh kebang sikit rabuk. Hanya kerana kita tu jahil dengan Allah Ta'ala, sebab itulah kita jadi banyak salah sangka kepada Allah Ta'ala. Bapa nasib aku jadi lagu ni, bapa duk bapa tanya soalan lagu tu. Soalan yang meletihkan kita, sebab kita sendiri dah boleh jawab sebenarnya ilmu Jadi kita mati ayat mati awan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tapi begitulah orang zaman sekarang nak dia selagi tak boleh memuaskan akal fikiran dia tak boleh nak terima. Itu cabaran bagi kita. Cabaran kepada pendakwah atau pemalim pada zaman sekarang inilah. Zaman sekarang orang meletakkan akal itu teratas. Apa saja boleh diterima sehingga kita dapat memastikan akal puas. Maksudnya benda yang boleh diterima pada akal. Sedangkan agama sifatnya tidak begitu, tidak semata-mata akliyah. Su'ila radhiyallahu an. Ditanya akan radhiyallahu an daripada seorang kafir zimmi. Kafir zimmi pun setengah daripada maksum juga darah dia dalam negara Islam. Memberi hutang akan orang Islam dan mati keduanya sebelum dibayarkan hutangnya. Orang Islam berhutang dengan orang kafir zimmi, ahlu zimmah.
kedua-duanya mati, tak ada nak bayar hutang dan tiada bagi zimmi itu warisnya. Maksudnya kalau dia ada waris, makna bayar kepada waris tu, makna waris kepada muslim tak ni. Maka adakah diambil daripada kebajikan orang Islam itu, maka diberikan kepada zimmi itu. Ini adalah penyelesaian di mana? Di Padang Mahsyar. Jadi serupalah kita ni atas dunia ni, kalau kita tak settle masalah dengan manusia, di akhirat kelak kok mana pun dia kena settle juga di Padang Mahsyar. Selagi tidak settle, kita tak boleh berpindah kepada marhalah seterusnya. Duduklah di Padang Mahsyar. Tu. Mana panjang hisab tu apa? Sebab banyak kita bermasalah dengan manusia. Atas dunia kalau jenis orang hok meneh dengan orang lain pakat mengaluh ni. Jenis orang ni kalau kecek meneh dia sokmo. Orang dengar kata orang tu malah basuh, malah duk balah dengan dia, akhirnya orang mengaluh, terima saja pandangan ni. Kerana malah menimbulkan fitnah kan duk balah berterusan ni. Nak jaga orang panggil masalah umum. Ada setengah-setengah orang dia mengaluh ni. Walaupun ni ramai majoritinya tak setuju tapi terpaksa terima juga ni. Kerana nak jaga keadaan ni. Ya ada dalam ramai-ramai manusia dia ada hak orang perang pesih dia nak menaik diri dia semua. Dia rasa bangga, dia rasa selesa dengan keadaan tu. Kerana orang lain semua pakat merendah diri, dia tunduk kepada dia. Orang semua pergi kepada dia. Atas dunia dia rasa hebat, tapi daripada mahsyar nyanyo dia. Tak nyanyo lagu mana? Sebab dia bermasalah dengan ramai orang. Kita ni pun kadang-kadang kita menyakiti hati orang dengan kita tak berasa, kita tak khabar. Kita berkecek bergurau je, tapi orang tu ambil kita kita tak mikir dulu kita nak berkecek ni. Jadi kita tak tengok orang. Dengan saya kita biasa ni tak apalah, kita tahu secara mana tapi kita tu kadang-kadang benda kita waktu tu kadang tak kena dengan benda yang sangat banyak kita tak berasa kita tu bersalah. Maknanya hak tu kalau lagi kita tak akan minta maaf hak kita tahu kata kita ni memang benar-benar bersalah pun kita belum tentu akan minta maaf dengan orang ni. Sebab minta maaf dengan orang ni maknanya jatuh dari kitanya. Dia lah kena minta maaf dengan kita salah pun. Pelik gitu jenis orang ni. Kalau kita pergi merendah diri, tak apa dia pun akan minta maaf. Kita duk merendah diri, dia salah misalnya ni. Akhir sekali dia minta maaf juga. Sebab tapi kita kena merendah diri dulu ke dia ni. Jadi kalau itu makna sifat takabur, ujub, nak duduk tinggi tu sebenarnya itulah merugikan kita ni. Dah kita ni orang terpaksa mengalah maknanya kita bermasalah dengan orang, dengan ramai orang. Semua orang akan menuntut hak. Kalau melibatkan hak tu macam-macam, bak harta ni. Biasa je orang jamia dulu ke jamia sekarang ni. Jamia dulu orang ambil kesempatan jamia dulu cara jamia dulu ni. Kalau cerita orang padi jamia dulu, jamia sekarang orang padi ni dia lain dah. Kalau kawasan tu ada 2-3 orang je, maknanya dia sewa tanah-tanah. Kalau dulu semua keluarga ada tanah padi ke, buat padi belaka macam kita pergi tolong. Dulu suka buat padi sekeluarga. Anak-anak mana pakak pergi poya moko poya suka seronok dah letah pacak tu dah jadi nasi makan minum kita dah biasa dah jadi orang panggil berceruk tengah panah bawa air teh roti manis itu sedap lah suasana moko ceruk tak ada dah lah ni semuanya dah orang panggil orang-orang tertentu, individu tertentu dalam 2-3 orang dia menguasai monopoli satu pada yang luar tanah orang tu maknanya dia sewa agak mari orang panggil relax makna dia pergi kelih-kelih pergi berceduk pun lah ni ada nabu pun ada mesin nabu dah orang panggil orang Bangla lah ni boleh ambil buat macam semua orang belakang bersih orang buat hadil lah ni bersih duduk atas batas je lepas tu biarlah banyak mana agak tolok harga tu boleh untung banyak jadi maknanya begitu suasana dia jadi itulah keadaan orang panggil zaman dulu lah gitu kita tu maknanya nak rayaknya orang hok jenis pesing orang panggil nak meneri sendiri ni dia akan banyak bermasalah. Hok jamia dulu nak rayaknya saat ni hok masalah batas ni. Hok jamia dulu hok masing-masing ni dia ada orang berkanduk dia batas ni dia tu rubah semua batas. Jadi dia caku tu balik dia caku balik dia jadi batas tu kau lagi kau jadi tanah orang kau spek. Misalnya banyak berlaku jamia dulu apabila mari dah zaman orang panggil wak gerai apa boleh gerai orang jadi tok ngulu ambil kesempatan boleh ke dia tanah kan macam-macam zaman dulu daftar nama anak pun bala boleh dia tak ada jabat tak pernah tak ada lagi sebab tu nakanan nama tu kadang-kadang macam-macam lah orang panggil nak ayat cerita zaman dulu jadi mana orang yang ambil kesempatan masuk dalam bab harta benda dalam bab hak sebab tu bila kaya tu dia sebenarnya di sebalik tu dia banyak sebab tu bila kaya tu maknanya dia jadi lambat sikit sebab banyak perkiraan
Jadi macam orang bukan Islam pun dia ada maknanya misalnya orang panggil dia mengaji universiti, adik dia nak masuk universiti, nak ambil kos perniagaan ni, dia kata tak sah lah dia kata bila terlibat dengan perniagaan banyak jenayah memang tu orang kafir, orang putih maksudnya dia tahu selok-belok kalau boleh dapat orang panggil siapa berjaya empire perniagaan yang begitu, maknanya tak sunyi daripada jenayah-jenayah jadi maknanya harta-harta tu mana nak rakyat kata banyak jenis orang hok menang diri ni, maknanya gitulah orang mengalah sokmo bila berebut satu hak walaupun orang panggil hujah balik dia mana dia guna orang panggil backing dia hebat dia jadi orang pun orang mengalah tu kerana banyak sebab jadi ayatnya atas dunia kita menang dengan semua orang di akhirat kelak nyanyo kita tapi orang yang merendah diri dan meraikan adik-beradik adik-beradik yang laki-laki hak dia tapi dia malah balah dengan adik-beradik hak dia nak dia dia walaupun dengan zaman sekarang orang panggil hartanah kau berapa semua nak cari orang nak wakaf tanah lah ni payah dah lah sebab orang panggil nilai hartanah tu begitu tinggi sangat tu jadi maknanya ada orang yang dia terpaksa merelakan hak dia walaupun dia nak hak dia tapi kerana dia nak jaga dia pakai tolak hak tino berkandok metok suruh tolak saka kepada banyak berheka-heka tapi habis hak jatuh ni dia malah itulah monggo orang panggil orang zaman dulu kadang-kadang dia terpisah mana seorang laki-laki tu dia berkahwin dengan perempuan dengan dia cerai dengan dia menikah dengan lain pula, jadi adik-beradik ni bila besar dah baru berjumpa jadi orang jenis orang panggil ada agama dia rela lah walaupun dia rasa Allah hak aku makna dia merendah diri dan dia mengalah di atas dunia kita kata orang lain tu kata bodoh tanah nung ikut orang nu terlepas belakang atas dunia orang kata bodoh akhirat kelak dia lah yang kayanya kok kita jenis menang orang ni sikit-sikit menang kita semua mana kita supaya kita balas menang benda yang tidak hak lah benda yang tidak hak mana balas mulut saja kita duk menang semua menang semua tu kadang-kadang kita tu duk kata tak sepatut kita kata tu makna di akhirat kelak dia jadi mudarat kepada kita jadi hak betul dengan ikut orang kata gapo pun cuma kita ni Islam dia tidak membenarkan kita untuk menjadi mangsa buli tu bab menipu maknanya Nabi dah beri orang panggil suatu teguran dan isyarat tak boleh kita ni disengat orang panggil daripada satu lubang sampai dua kali mana dengan caranya sama kita kena tipu tak boleh, maknanya kita ni orang tak ada kualiti. Maksudnya kita kena ada satu orang panggil kebolehan ataupun suatu yang ada dalam diri kita yang menyebab orang tu boleh hormat kepada kita tu. Tapi jangan pula orang panggil siapa peringkat tak ada kita tu jangan keras sangat. Kita duduk dalam mana kalau keras sangatnya repih kau orang, jangan cari lain-lainnya sudut kau orang kita kena duduk baina-baina barulah kita selamat dunia dan akhirat. Bukan mana dunia akhirat dia kena lagu tu laku. Kena duduk tengah-tengah laku tu. Qala musannif rahimahullah taala jadi orang kafir zimmi. Orang pakai kafir zimmi orang Islam dia berhutang dengan orang zimmi. Dua-dua tu mati belaka dah, tak ada bayar hutang Maka adakah diambil daripada kebajikan orang Islam itu maka diberikan kepada zimmi itu? Sebab ibadah masyarakat dia gitu dah cara bercaranya. Atau ada ambil kejahatan zimmi tu yang lain daripada kufur. Kufur tu tak ambil dah ambil kejahatan daripada zimmi tu hak lain daripada kufur. Kalau hak kufur tu kalau orang muslim tak aci lah lagi tu. Hak tu berat terlajuk diberi kepada muslim. Itulah kaedah dia. Sama kita bayar hotel kita, ataupun kita ambil hotel dia kita orang lain kita pula beban misalnya atau direngankan seksa zimmi itu. Jadi zimmi itu makna direngang seksa dia pada masa-masa tertentu dengan sekira-kira yang demikian itu. Lagu tu kau atau tiada maka dijawabnya oleh maknanya radhiyallahu an, manakala dapat muslim itu daripada membayarkan hutangnya itu dahulu daripada mati muslim. Maksudnya kita bahas sini maknanya dia wajib bayar hutang ni, dia wajib kita bayar hutang nombor satu sekali sampai tempoh tunai. Itu dia panggil sampai tempoh tunai, itu dia panggil sampai waktu wajib bayar hutang. Kalau tak sampai tempoh tunai itu dia tak wajib lagi. Yang keduanya, orang yang berhutang itu mampu membayar hutang itu baru wajib dia bayar hutang. Kalau sampai tempoh tunai dalam fiqh kita tapi orang berhutang itu dia tak mampu lagi bayar hutang, dia tak berdosa sebab dia tak mampu, dia apa dia panggil.
Wajib di atas si pemiutan itu memberi tempoh. Bukan katok godeh ni. Itu alung tu mungkin cari pasar ni. Apa duk cari pasar ni berhutang dengan alungnya ni. Dari segi akhirat mudarat, dunia pun mudarat. Dia metu ni tak kena gaya pun mati ni. Tupuh darah dia metu ni. Pas nanya kau adik kakak oi warah tak jumpa tu ni cari adik beradik dia. Tu lagi tu. Bunyi kata alung nak cari lagi perak. Kok jadi mansanya anak dia lah pula. Tu cari hok dari segi dunia apa bahaya mudarat yang sudah maklum. Hok akhirat sama tu lah menggoriba ni dosa besar ni. Tu. Tapi ramailah orang Islam kita ni. Duk macam kita duduk di pondok lepas tu mana hok di pohon serta tu. Siapa kau getak duk jual macam ni. Dia gitu kutik nak hari. Jadi kita biasa terserempok. Ada tu kedai tu kadang-kadang dia lagi tu jual masa tu dia tahu dah. Jadi kita tanya buat apa tak. Pisah lagi dia tu ni. Dia kutik nak hari lah. Jadi sikit-sikit kata mudah. Tu berhutang dengan alung kita kata buat apa cari pasar ni. Tu. Dia cari pasar dah tu ni. Moga tahu dah kerja area ni. Mana dia menyediakan orang panggil peluang untuk boleh kita berhutang tapi ni maksudnya dia ada cara, lu tak bayar dia ada cara secara ni yang boleh jadi mudarat. Jadi ni maksudnya wajib bayar tu makna bila sampai tempoh bayar hutang dan makna orang panggil dia mampu bayar. Jadi maksudnya mafhum dia kalau dia tak boleh nak bayar masa dia hidup tu jadi dia tidak berdosa. Dia mati macam kita qada semaya kita hutang Allah Taala. Dia kita kena qada lah qada tak habis juga mati. Tak ada gapo lah. Dia beres dah lah lansai dah lah ni. Cumanya orang panggil kita tu ni tak bayar hutang mana semaya qada tu mana tak semaya qada. Mati dengan tak berqada ni. Ada orang duk buat qada berterusan ni dia tak ada nak qada habis sebab mati. Tu. Dan tiada dibayarnya. Ni kalaulah maknanya dia tu mampu dia kata saat ni manakala dapat tu makna mampu muslim itu daripada membayarkan hutangnya itu dahulu daripada matinya dan tiada dibayarnya baru berdosa. Dia ambil daripada kebajikannya, yalah. Pasal ni dah ambil kebajikan dia beri kepada zimmi. Lepas tu beri kebajikan kepada zimmi tu apa faedah kepada zimmi? Saat ni boleh jadi diringankan azab dengan sebab tu sedikit. Tu. Atau ditaruhkan atasnya daripada kejahatan zimmi tu. Ambil kejahatan zimmi, hok makna dia, hok jahatan serupa hok maksiat dalam Islam lah. Kejahatan dia maknanya menafikan orang ke gapo tak kira lah. Hok lain daripada kufurnya, lain daripada dosa kufur lah. Atau maknanya ambil dosa orang zimmi sani beri kepada dia tu dosa. Dia tak ada pahala ni. Sebab zimmi ni tak ada pahala. Jadi maknanya hok kebaikan kalau dilakukan oleh orang Islam dapat pahala. Begitu. Ni hok kejahatan maksiat kalau orang Islam buat mana benda tu dosa. Jadi sebab di atas qaul yang sahihnya makna orang kafir juga muqatabum bil furu'idin. Itu pandang yang kuat ke? Nah. Fi furu'udin, fi usuluddin itu makna muwafaqah orang kafir lah min babil aula lebih-lebih lagi. Mereka itu dikhitab dengan hukum orang panggil taklif man usuluddin. Tapi taklif syar'iyah ini itu ada khilaf. Pandang yang kuatnya itu dalam usul fiqh lah. Nah, pandang yang kuat ialah al-kafiruna mukhatabuna fi bi syari'ah bi ahkam syar'iyyah. Dalil dia mana? Nombor satu sekali ialah pertanyaan orang beriman kepada orang kafir di dalam neraka sakor. Itu kita kena tengok tafsir lah. Maksud ini pertanyaan dialog di antara orang mukmin dengan orang dalam neraka. Masalakakum fi sakor? Apa yang boleh masuk dalam neraka sakor? Mereka menyatakan lam nakum minal musallin. Kami tak semaya. Dah kafir, dah tak kalau semaya tak masuk neraka ni. Dengan sebab tak semaya tu masuk neraka ni. Lepas tu pula dalam bab haji kefarduan haji Allah Taala menyebut ni walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas itu makna umum termasuklah orang kafir ni. Situ tempat ambilan dia ni. Maka ni qaul yang sahih dalam usul fiqh sebut bahasanya orang kafir juga mukhatabum ataupun mukallafuna bi ahkam syar'iyyah. Cuma maksud mukallaf itu dia ada dua sudut. Satu segi maksud taklif itu taklif dalam arti kata tuntut buat di dalam dunia. Yang kedua taklif dalam arti kata tuntut seksa di akhirat kelak.
Maka kalau orang Islam dia dua-dua. Bila kita kata ditaklifkan hukum ahkam syariah, maksudnya tuntut buat di atas dunia dan tuntut seksa di akhirat kelak. Tuntut buat tu maksudnya atas dunia kena buat. Orang Islam lain, kalau orang satu orang Islam lain tak buat, dia boleh lari dan boleh dia kena boleh tegur. Tuntut buat di atas dunia. Ada pun orang kafir, dia tidak dituntut buat di atas dunia. Kalau dia buat pun makna tidak sah. Tak boleh kita suruh acun tu semaya cara kita Islam, tak boleh. Tetapi dia dituntut seksa di akhirat kelak kerana tak semaya. Maknanya dia kena seksa dengan sebab tak semaya. Selain daripada dia kena seksa dengan sebab dia tu kufur kepada Allah Ta'ala, dia kena seksa dengan sebab dia tak semaya. Kalau dia semaya pun tak sah, tak jadi. Dia tetap juga kena seksa dengan sebab semaya, dengan sebab puasa, dengan sebab haji. Sebab orang Islam, sebagaimana orang Islam tak buat benda-benda tu. Nyanyi. Tuhan sebut dah dalam Quran, wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir ialah orang zalim, yakni li anfusihim. Dia konsep zalim ni, walaupun ulama bahagi zalim tu kepada tiga. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain. Hakikatnya ketiga-tiga tu dia klik kepada wak zalim kepada diri kita sendiri. Wak zalim kepada Allah Taala, meninggalkan wajibat, mengerjakan muharramat. Maknanya kita wak zalim, maknanya kita tak buat Tuhan berwajib. Nama dia wak zalim kepada Tuhan, sebab hakikatnya wak zalim kita. Dengan sebab kita derhaka kepada Allah Ta'ala, itulah mendedah kita kepada, makna kita hendak diri kita kepada kena azab dalam api neraka. Bila kita derhaka kepada Allah Ta'ala, maksudnya kita dedahkan diri kita kepada api neraka. Mana nama dia? Wak zalim ke kita lah. Wak zalim ke diri kita sendiri banyak, dari segi dunia, dari segi akhirat. Wak zalim kepada orang lain, kita khianat ke orang, sebenarnya dia balik kepada kita. Kita khianat ke orang, maknanya kita berdebat dia tak, orang ni payah nak beri kemaafan. Makna sebenarnya kita wak zalim kepada diri kita sendiri. Jadi maknanya orang kafir, maknanya wal kafiruna humuz zalimun, ialah orang yang zalim, yakni li anfusihim, bagi diri mereka sendiri. Jadi patutlah. Jadi kalau mereka tu diseksa dengan sebab tak semaya, padahal kalau dia semaya atas dunia tidak sah. Itu makna patut pada muka dia sebab nama kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Mereka dihijabkan daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala pada muka. Maksudnya orang kafir ni akhirat kelak tak boleh tengok Allah Taala. Maknanya orang beriman itu salah satu daripada dalil kita boleh melihat Allah Taala di akhirat kelak. Yang Mu'tazilah menafikannya. Salah satu daripada ayatnya adalah surah Al-Mutaffifin. Allah Taala menyatakan innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sesungguhnya mereka itu makna al-kufar pada hari itu di akhirat kelak dihijab daripada Tuhan mereka, melihat Tuhan mereka. Bapa rakyat kata orang kafir tu mana dihijab daripada Tuhan, teman tak boleh tengok tu. Sebab orang beriman boleh tengok. Kalau orang beriman pun tak boleh tengok juga, tak payah katalah pada muka orang kafir seksa akhirat kelak tak boleh tengok Tuhan. Faham orang beriman pun tak boleh tengok juga. Itu mafhum dia Jadi maksudnya bila Allah Taala menegaskan, menyatakan orang kafir tak boleh melihat Allah Taala akhirat kelak, bermakna orang beriman boleh tengoklah. Kerana tidak ada pengertian, tidak ada makna menafikan. Orang panggil hak sebelah sedekah hak sebelah lagi tu sama je. Mana alas sawa, mana 2 kali 5. Kalau begitu tak payah katalah pada muka orang kafir tak boleh tengok. Dah kita orang beriman tak boleh tengok juga. Tu makna dalil kata bahasanya kita orang beriman boleh melihat Allah Taala di akhirat kelak. Tu. Jadi maknanya mereka mukhatabun bin ahkam syari'iyah, dengan makna mukhatabun makna tuntut seksa, makna tuntut talabul iqab fil akhirah, makna tuntut seksa di akhirat kelak. Itu pandangan kaul yang sahih. Mereka mukhatab juga ataupun mukallafin fi furu'id-din. Jadi tiada sampai makna yang lain daripada kufurnya atau direngankan dia pada hari akhirat seksanya. Ataupun orang zimmi saat itu dia direngankan seksaan dia. Itu dengan sebab orang panggil maknanya kejahatan dia tu dah diberikan kepada orang muslim yang berhutang dengan dia saat ni. Jadi azab dia sekurang-kurangnya ringan sikit. Tu. Yang sudah tersebut, yang sudah tersurat atasnya. Tersurat atasnya di atas zimmi saat ni daripada bagai maasinya, daripada berbagai-bagai maksiat dia. Tu. Jadi kan orang zimmi pun jadi janganlah pula kita dakwah dia kata tak apalah dia mau zimmi pun sebabnya zimmi ni pun ada akhirat kelak. Kalau orang Islam berhutang dengan dia tak payah kamu kamu jadi ringan juga azab juga. Dia berkata kalau kita payah masuk Islam lah memang mana zimmi ni, kafir zimmi diberi keistimewaan juga di bawah naungan pemerintahan Islam sebab walaupun mereka kufur, mereka tidak bersifat anti kepada Islam dan juga orang Islam. Mereka bersikap lunak. Maka dengan sebab itu Islam melayan mereka dengan sewajarnya. Cuma dia tak siap masuk Islam. Apa tak siap masuk Islam adalah macam-macam lah. Satu kumpulan yang lain pula, satu kategori yang lain pula, orang kafir itu bersikap anti kepada Islam. Sangat bermusuh dan nak khianat kepada orang Islam. Tu.
Maka dijawabnya suila radhiyallahu an daripada ahli fitrah, tentang ahli fatrah. Ahli fatrah itu orang yang tiada datang rasul seperti antara dua rasul seperti Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu zaman fatrah. Tu bukan Nabi Isa tu Bani Israel. Hok bangsa Arabnya tak ada lagi Nabi tak ramai, 5 orang aja hok bertikah dengan, bukan maksudnya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sebab Nabi Isa tu maksudnya ialah Bani Israel, bukan lebih daripada tu lagi, senggan masuk untuk orang Arab saja. Tu tapi dengan hok Nabi Isa dengan Nabi Muhammad pun sudah cukup dah, padai dah. Luar daripada Nabi itu menyebabkan manusia mula jadi sesat semula dah. Maka dijawabnya adalah ahlul fatrah, masuk mereka itu ke syurga dengan syarat jangan ia sembah yang lain daripada Allah, dan demikian lagi dimasukkan syurga segala auladi zina. Dan ini maknanya jadi isu dulu-dulu kita tak biasa dengar tapi sejak orang panggil mutakhir ni ada dengar orang kata ibu bapa Nabi masuk neraka tu. Kerana katanya ada hadis, dia hadis ni memang hadis sahih, ada hadis sahih. Ada seorang bertanya kepada Nabi, macam mana ayah dia kelak akhirat kelak? Nabi kata bapakmu dan bapakku dalam neraka. Itulah tempat pegangnya dia nya. Tapi maknanya hadis sahih ni tidak semuanya boleh dipakai. Ada juga hadis yang ditinggalkan. Ulama kata seseorang itu belum lagi alim sehinggalah dia meninggalkan setengah daripada hadis sahih. Sebab dalam kitab ni kita belajar dah, ustaz we belajar dah dia hadis sahih tu dia ada dua pula. Satunya ma'mul, satu lagi ghairul ma'mul. Yang diamalkan dan tidak boleh diamalkan. Sebab apa? Sebab dia bertanakut dengan yang lebih kuat lagi. Hadis ni hadis sahih, tapi hadis yang ada orang bertanya macam mana bapak dia, Nabi jawab bapakmu bapak aku di dalam neraka tu, maknanya itu hadis ahad. Hadis ahad ini bila dia bertemu dengan mutawatir, lagu mana? Yang mutawatirnya apa dia? Ayat Quran lah. Mana wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Itu zaman fatrah. Wa ma kunna, tidak adalah kami mu'adzibina, menazabkan mana manusia hatta nab'atha rasulan, sehingga kami membangkitkan rasul. Tu. Sebab dia kena ada 5, maknanya kitab, rasul, akal, pendengaran, pelihatan 5 ni. Allah Ta'ala sudah berlaku sangat adil kepada kita manusia ni. Jadi kalau ada di sana, kalau masih wujud zaman kita sekarang ni di mana-mana benua ni, yang mana ni tak sampai ajaran Islam, itu yang dipanggil sebagai tak sapa seru tu. Tak sapa seru. Boleh kau kita orang Melayu tak sapa seru. Dia duduk kampung, duduk di Malaysia, duduk Kelantan tu guru agama pun banyak dia kata tak sapa seru lagi. Ya dia tak pergi masjid, tak sembahyang di kerana tak sapa seru lagi. Tu dia silap lah. Tak sapa seru lagu mana pun ni. Maknanya orang panggil pondok merata jam hari tu gak learning ni. Learning ni. Maknanya maksudnya kalau kita boleh bayar ke, boleh jadi adalah dalamnya di satu kepulauan tak ada internet, tak sampai mana, tak ada radio TV, tak ada siapa perhubungan dengan dunia lain itu makna tak siapa seru sungguhlah tu. Jadi itu tidak akan azab walaupun wujud pada zaman hari ni. Lagu tak sampai agama kepada dia Jadi tak aci lagu tu kalau nak azab Jadi Al-Quran ni ialah mutawatir. Mutawatir, jadi hadis sahih tu memang hadis sahih sungguh jadi tapi itulah pegangnya dia apa tu pula banyak lagi orang panggil perkara-perkara yang menunjukkan maksudnya ini masalah sensitiviti, masalah nurani, makna jiwa perasaan kita sanggup kita kata Nabi ibu bapa Nabi masuk neraka Abu Jahal kita tahulah palu halia ni, palu pengak ni lawan Nabi mana kafir mati dalam kafir, tapi anak dia macam mana? Ikrimah, anak dia masuk Islam. Jadi ada orang duduk mengopak, duduk kata Abu Jahal kafir, kata tu nak dengar Nabi marah. Jangan kata dekat Ikrimah, jaga hati dia. Betul lah makna Abu Jahal tu jahat, mana kafir. Ikrimah itu nak jaga Ikrimah. Pas Nabi lebih daripada Ikrimah lagi wa nabiyyu aula minna, Nabi tu lebih utama daripada kita jadi makna tergamuk kata ni berdasar sedekah, maknanya ialah kalau betul-betul hadis sahih itu saja, tak ada dah kenyataan nas yang lain, tak ada apalah.
Tapi kenyataannya ni Allah Taala sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Itulah mana hujun. Dia ada satu lagi versi ni, walaupun ini ditulis oleh Imam besar Al-Baijuri ni, ada satu lagi jawab bahasanya Nabi dengan mukjizat dia membangkitkan ibu bapaknya dan menyatakan beriman itu tak payahlah kita sebut waktu kerana itu akan jadi senjata makan tuai. Dia akan balik sebab dia akan merosakkan keadaan saat ni wa mana di mana ni. Jadi pas orang lain buat apa pergi duduk Nabi ni, ibu bapa dia saja ni. Dan dalam sejarahnya tidak terbukti, tidak pernah terbukti bahasanya ibu bapa Nabi pernah menyembah berhala. Supaya Saidina Ali ni dia kecil masuk Islam. Sebab tu karramallahu wajhah. Allah Taala jaga nasab Nabi ni, makna Abdullah dengan Aminah ni tak ada satu catatan sejarah yang membuktikan pernah sembah berhala, tak ada. Walaupun dia tawaf Kaabah kau dia tak sembah berhala ni. Macam Nabi masa kecil. Nabi masa kecil ni nak ayat kata maksud makna sebelum daripada dia jadi Nabi pun dia tak ada buat benda-benda yang mencarikan mura'ah, mana benda yang kita panggil ke dosa, sembah berhala lebih-lebih lagi ni. Jadi pernah orang panggil datuk dia Abdul Muttalib kekung dia masa dia kecil lah 2-3 kekung. Makna kekung pergi kalau kita tempat dikir barak lah misalnya ni. Dia tak ada dikir barak ke. Mana tempat permainan lah. Bila dia dukung Nabi Muhammad tu makna bila siapa suruh tidur je negara. Tu yang jaga dia. Bila balik sedar semula. Begitu Allah Taala jaga. Allah Taala memuliakan kita, Allah Taala beri ismah kepada kita, tu yang jaga mata kita, telinga kita di zaman yang kita terlalu mudah untuk melakukan maksiat kepada zaman ini. Kalau kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala beri kekuatan. Tu makna mulia itu ialah bitaufiq. Dan khizlan, lawan kepada taufik ialah khizlan, makna hina. Gap dia hina. Allah Taala tak beri kekuatan. Kita tahu sangat, kita tahu tak layak kita, tapi kerana tak ada orang tengok tak apalah. Tapi kita tak ada kekuatan. Sebab apa? Kita tidak mendapat taufik yang khas. Dengan sebab itu maknanya tak jangan kita buat sihir dalam penawar bagi hati. Salah satu daripada orang panggil kaedah yang begitu sangat menyentuh hati kita mana satu uslub yang sangat cantik yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut mana dalam bab bersyukur kepada nikmat Allah Taala, yang paling debek sekali kita bersyukur ni jangan guna nikmat tu hebu ini untuk buat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kita kena fikir, maknanya segala anggota dan nikmat Allah beri kepada ni untuk kau ni, mata untuk kau dia. Fikir tu fikir hak sudah, hak nihayah bukan hak bidayah. Tapi dua-dua tu betul belaka ni. Hak kita orang darat dengan Tuhan ni kita kata kaki nak buat apa? Kaki nak buat jalan pergi ke masjid betul dah tu. Tapi kalau kira hak sudah lagu mana? Untuk berjalan dalam kebun syurga. Hilir ke tu. Hilir tengok orang-orang. Hak dekat dengan Tuhan dia tak kecek nak pergi masjid mata apa dia? Untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara semua nikmat-nikmat ni mana hak paling besar sekali? Tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mata yang mengambil tanggungjawab untuk menikmati nikmat yang paling besar, maka dialah yang paling mustahak untuk kita pelihara. Bela-bela ni mana kita nak tengok Allah Taala di akhirat kelak. Allah ni atas dunia, bela-bela tu kita buat sihir tengok maksiat. Munasabah ke tak? Jadi siapa dia yang memuliakan ni? Kita yang memuliakan diri kita sendiri. Kita jaga diri kita daripada buat maksiat. Kita memuliakan diri kita sendiri. Macam kita hok di kalangan manusia, kita jaga percakapan, jangan duk kecek hodoh, jangan. Jadi orang boleh hormat kita ni kita duk menyopoh, duk menyapu, siapa dia nak hormat kita Kita tak jaga tingkah kita, akhlak kita maksudnya kita tu sahuh kita perangai huduh Kita ni sahuh perangai huduh. Kita ni pakai subel, pakai jubah. Tapi orang panggil tu lebah belawak. Apa? Sebab memang siapa orang bila supaya kita kata kedekut ni, semua kita ni kedekut belaka tak ada pemurah. Tapi orang tak kata kita ni kedekut sebab tidak nampak sangat. Tapi setengah orang siapa orang kata tak hidup masjid kedekut dia tu. Sebab apa? Sebab terlampau sangat. Nampak sangat. Kita ni dia cover lagi kedekut kita Jadi orang tak perasan sangat jadi bila kita melampau-lampau sangat orang jadi perkasian. Mana nak orang gelar dia mana tok lebah pelawak tu memang kerana semua orang dah biasa berurusan dengan dia perangai dia tu terserlah sangat jadi macam mana orang boleh hormat kita Jadi kalau kita nak orang hormat kita hormat diri kita sendiri. Jaga akhlak kita bercakap benda ni cara elok jaga tingkah kita ni ni kita ni buat perangai tak senonoh depan orang ramai jadi orang duk pakat kelih biung-biung kita jadi maknanya akhirnya orang tu dalam hati orang tu berasa payuh
Kita makna kalau orang dia tak jaga muraah diri dia, pas kita nak hormat lagu mana ke dia rasa kembali juga hormat ni. Dia berkecek dekat menyapu semua ni. Tapi bila kita mencakap yang elok-elok saja, jaga budi kita, maksudnya orang pun rasa mudah nak hormat kita ni. Maknanya kita lah yang menghormat diri kita sendiri untuk orang hormat diri kita. Kalau kita nak orang muliakan kita, kita kena muliakan diri kita dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaikan dan pakai kita pada diri kita dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi orang akan rasa hormat dan rasa malu kepada kita. Tu. Benda-benda lain dia bagi orang makna dia tak nampak, dia tak bagi dia tak kisah orang hormat tak hormat ke dia tu. Mana kehormatan orang itu makna dia akan jadi berterusan satu masa, maknanya sebab bila kita ni orang tak hormat atas masa kita muda, kita gagah, kita warna segar belaka tak apalah, bila kita tua kita akan rasa kesunyian, manusia akan tinggal kita. Masa kita gagah kita jadi ketua, memanglah orang mari kepada kita tu kerana harta kita, pakat kita, kedudukan kita. Bila kita dah hilang semua tu, orang pun akan pinggirkan kita sebab orang semua sibuk. Dia tak ada nak cara kita ni. Tapi orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala kerana dia yang usahakan sabab untuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dia muliakan diri dia dengan orang panggil, orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala, dia memuliakan orang-orang lain. Jadi makna dia tua, walaupun anak-anak dia memuliakan dia, orang lain tidak anak-anak dia pun tetap memuliakan dia atas dunia. Di akhirat kan, ni lebih-lebih lagi lah. Jadi begitulah maknanya ahlul fatrah. Itu Tuhan itu tidak ditaklifkan hukum tasyrik. Dia termasuk daripada golongan ahlul fatrah sebab dia ibu bapa Nabi. Dengan sebab tu. Jadi maknanya itulah makna wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Jadi tidak diseksa ahlul fatrah tidak diseksa ke syurga dengan syarat jangan ia sembah yang lain daripada Allah Ta'ala masa fatrah tu. Tetapi ada juga setengah ulama kata makna dia tidak kait sembah berhala, mana sebab dia ahlul fatrah tu. Dan hak Nabi saat ni kalau di atas hak syarat ini sekalipun tidak ada satu bukti pun ibu bapa Nabi pernah, sebab tu yang jaga ibu bapa dalam dalam barzanji pun ada dalam barzanji tarakus sifah tu az-zina. Mana zina, mana silsilah Nabi start daripada sulbi Nabi Adam alaihissalam. Sulbi-sulbi yang dilalui oleh benih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua bersih daripada zina berlaku. Kita tak tahu kita ni. Kita sanak kita ni nasab silsilah sanak nasab kita sekatuk kita aja. Mana-mana kita tak tahu dah ni. Tu kita orang Melayu ni. Tu. Kalau kita nak buat usul periksa juga lah payuhnya ni. Tanya ke tuan, tak tahu dah ni. Dia kalau macam orang Arab tu makna dia jaga ke silsilah. Setengah-setengah bangsa Cina dia jaga silsilah tu. Tu. Jadi mana molek juga kita ketahui silsilah kita. Mana ketahui kita rupa-rupanya keturunan ulama tok guru besar jamnya dulu. Jadi itu boleh beri semangat pada aku ni tak boleh aku ni. Tak boleh main-main dah aku ni duk pondok dah aku ni. Ngaji masjid dah, mengaji sekolah Arab dah ni, tapi tak berasa ni. Yalah anak tok guru sendiri adalah ni pemaknanya. Hak tu dia kerana dia tak berasa tak menghargai ilmu. Sebab tok guru tu ayah dia tu. Bukan tok guru ayah dia ni. Jadi dia biasa-biasa ni. Orang daripada Sarawak mari pondok Pasir Tumbuh nak mengaji-ngaji si rasa hebatnya izahnya ni. Ni mengat ayah dia ni. Ayah dia tak ada gapo-gapo lah. Itu memang setengah faktor bakpon setengah mana sebahagian anak-anak tok guru dia jadi tak berapa jadi. Alhamdulillah macam pondok betul ni anak-anak dia tu jadi berlaku ni. Sebabnya yang kita lihat kerana dia ajar susah kata anak dia buat padi ke apa ni sekali. Kebanyakan ketok guru ni makna dia kaya dah. Anak-anak dia jadi senang dah, duduk dalam senang dah. Itulah kesenangan ni. Itulah makna tak boleh nak fikirlah ni, rugilah ni. Sebabnya orang hok lain hok jauh je nak mari cari tok guru ni. Tu. Nak duduk di bawah naungan seorang tok guru, tak dia belajar pun tak apalah. Dia belajar di pondok bertumbuh. Mana tak dia belajar dengan Yasin. Satu ketika Allah yarham Yasin, tok guru Yasin, anak tak ingat dah tahun berapa. Dia jatuh sakit yang mana stroke lah, renyuk mulut-mulut ni. Tapi lepas dah lama jugalah masa lepas tu dia sembuh, dia boleh mengajar semula. Bila boleh mengajar semula tu gak ramah. Naik mata waktu maghrib jalan leng itulah ramah pakak mengaji. Nok orang-orang budak-budak Kedah. Memanglah menggari tu orang Kedah ni. Pakak hok tak biasanya maknanya dia misalnya kita duduk pondok ni maknanya dia begitu je.
dari segi mustawa dia tu ni tengok pada lah. Sebab tu kadang-kadang bodoh mana tak ada asas lagi dia mengaji kitab tinggi dah ni. Jadi kalau ada pembimbing tu dia boleh royak. Mungkin nak belajar kitab ni dulu. Boleh kalau nak tanya orang dia panggil senior lah, maknanya boleh belajar kan kitab ni. Kitab baru dibuka mana? Buka kitab tahrir misalnya ni. Anak boleh belajar, tanya orang ni. Orang panggil abang kalau mahak dia panggil abang ni. Tanya abang boleh mengaji ke ni tu. Jadi kadang-kadang dia tak kena ni. Hok tinggi hok boleh mengaji kitab besar ni dia duduk mengaji kitab hok halus-halus lagi. Boleh kitab jarinya makna kitab mon dia banyak dah mengaji. Beralihlah pula. Dia macam-macam lah ni. Jadi nak ayatnya bila dah ayat sim boleh mengajar semula tu gak ramah mari masuk. Tak apa takut tak ada belajar dengan ayat sim. Dah moga ayat sim sakit ke ni. Allah semoga ambil kesempatan lah. Jadi ada setengahnya tak ada belajar dengan tok guru tapi boleh kata belajar pondok tok guru lah ni. Tak apa dah. Mana boleh duduk di bawah naungan tok guru. Semaya Jumaat sekali ada hubungi ada tu. Semaya Jumaat sekali dia pengambilan ilmu cara amali praktikal tu. Itu makna sistem madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nizam madrasah Rasulullah yang ma'iyah, kebersamaan guru dengan anak murid ni. Apa yang berlaku kita sekarang pengajian ilmu Islam pun maknanya dia tidak berlaku di atas dasar ma'iyah ini. Belajar dengan guru berjumpa dari kelas. Selesai kelas balik. Tok guru buat gapo anak murid tak tahu. Anak murid buat gapo tok guru tak tahu. Tok guru ni sembahyang Jumaat ke tidak? Anak murid tak tahu. Mengajar ni tentu mengajar hak baik belaka ni. Tapi amalinya macam mana ni? Kalau dah ada di pondok misalnya ni sistem nizam pondok Rasulullah ini jadi pelajar boleh belajar amali praktikal guru macam mana, setara mana. Ni kalau waswah tu waswah lah. Kalau maknanya orang panggil anak murid pula guru boleh pantau. Mana anak murid rasa terpantau oleh guru ni. Kalau masa ayah pa dulu gak, macam lah ni ustaz ramah tapi dia tak sama dengan orang dulu lah. Ayah pa ni makna dia sendiri berjalan aku. Kok lorong pondok ni. Jadi budak-budak tu berjaga beringat ni. Makna tok guru sendiri cara. Makna dia duduk di tiga beradik lah. Ayah Sim tu mana ipar ni. Tapi bin Abu Bakar belaka. Tuan Guru Haji Hashim pun bin Abu Bakar. Supaya dengan ayah pa dengan ayah Zi. Abu Bakar juga kebetulan. Bukan adik-beradik ipar ni. Jadi makna ayah pa lah hok pesi hok duduk bercara ni. Tapi bila tok guna mati ustaz hok bertindak supaya dia tu tak ada. Jadi lain tu nak ayat kata duduk di bawah naungan guru. Tu. Mana dah? Syurga masuk syurga maka dijawab. Dimasukkan syurga segala dimasukkan juga ke syurga segala aula di zina. Anak zina tu tidak berdosa ni. Jadi anak zina dimasukkan syurga dan auladil kufar masuk syurga. Mereka itu di dalam syurga tetapi tiada dengan jalan mengikut bapanya. Jadi kalau anak zina tu maknanya amal dia dah. Hanya dengan amal dirinya. Jadi anak-anak orang kafir itu kalau yang kecil dia masuk syurga lah. Kalau besar kalau dia masuk beriman maksudnya dia masuk syurga. Jadi semata-mata jadi anak orang kafir itu maknanya tidak jadi kesalahan. Jadi anak zina pun tidak juga tu. Jadi mereka itu makna istiqlal. Tidak mengikut kerana tiada ia dibansakan kepada bapaknya lagi. Makna dibansakan kepada tiada ia auladu zina atau auladi kufar itu tidak dibansakan kepada bapak. Bing tu makna bansa ni. Jadi dalam bab pembalasan ni tidak dibansakan kepada bapak dia. Jadi dia tidak jadi tabib begitu. Maksudnya mengikut amal dia lah. Dia tu secara mana dengan Tuhan ni. Jadi kalau dia lebih baik daripada orang bukan anak zina, maka dia dapat yang terbaik. Su'ila radhiyallahu anhu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Ya rabbal alamin. Mana ni? Tambihun. Bawah sekali deh. Tambihun qala al-hafiz yaqillu itlaqul fardiyati 'ala al-fardi nisbi
li'anna al-ghariba wal fardiyati wal fardi yataradifani lughatan wa istilahan. Qala tanbihun ay hadha tanbihun munabbihun liman ghafala, inilah satu tanbih penjagaan untuk menjagakan mereka yang lalai. Qala al-Hafiz, itulah Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani, yaqillu itlaqul fardiyati, sedikit itlaqkan perkataan fardiyah alal fardi, maknanya hadis fardi, itu makna itlaq. Hadis fard, jangan diitlaqkan fardiyah ala fardi nisbi. Kalau hadis itu sebab dia hadis ada fardil mutlaq, ada fardih nisbi, jadi maknanya jangan diitlaqkan fardiyah di atas fardi nisbi. Kalau hadis itu hadis fardin nisbi, tidak dikatakan, makna jangan disebutkan sebagai fardiyah. Tu. Li'anna al-ghariba, kerana al-ghariba wal fardi, gharib dengan fardi itu yataradifani, sama makna dia, lughatan wa istilahan, sama je pada bahasa dan juga istilah. Maknanya kalau hadis fardi nisbi biasanya diitlaq dengan apa? Gharib. Begitu. Bukan dengan fardi, tidak. Biasa diitlaq dengan perkataan gharib, hadis gharib. Kalau fardi nisbi. Sebab dua tu serupa je. Makna fardi dengan gharib itu yataradifani lughatan wa istilahan. Sama makna dia pada bahasa dan juga istilah. Illa, melainkan anna ahli istilahi, bahawasanya ahli istilah ghayaru bainahuma, membezakan di antara kedua, di mana al-gharib dengan al-fard. Ahli istilah membezakan min haitsu kasratil istimal, itu saja, daripada sekira-kira banyak istimal wakillatihi dan juga kurang istimalnya. Cumanya dia boleh berpergi mahagi dua tu. Mana fardu dengan gharib tu hadis fardu, tapi biasa kita sebut hadis gharib. Tu lebih biasa kita sebut hadis gharib, hadis fardu. Dari segi lughah, dari segi istilah, dua tu sama makna. Cuma ahli istilah membezakan dari segi sedikit dan banyak guna. Dari segi istimal, misalnya hadis nisbi biasanya banyak orang guna ialah al-gharib. Begitu ya. Tapi kalau kita nak kata al-fardi pun betul juga. Tidak salah. Sebab al-fardu dengan al-gharib itu sama je. Dari sudut bahasa, dari sudut orang panggil istilahi. Tu. Cuma yang berbeza itu haitsu istimal, mana min haitsu kasrati istimal wa qillatih. Tu je. Tu. Supaya istilah-istilah ni macam kita kata daun segar, daun samuk hak tu segar batal. Hak batal tu segar batal. Jadi daun segar kita panggil tempat kita ni, kawasan ni Kota Baru dia panggil daun segar. Kalau ala Pasir Putih dia panggil daun samuk. Jadi baluh dah daun samuk. Mana daun samuk? Ni daun, ataupun dia panggil segar daun, segar kayu dia panggil. Segar kayu hak tu batal, segar batal ke? Segar kayu daun serai itulah. Tu. Nak ayat dari segi haisul istimal itu. Makna kalau orang kata bagi panggil gapo. Orang Pasir Mas tak ada sini. Tak ada. Orang Pasir Mas kau panggil gapo saya? Tak biasa dengar. Go. Dia mau buat go. Orang Pasir Mas. Sebab bebat tu orang Pasir Mas. Lama. Jadi go. Cuba kalau orang Pasir Mas dia panggil go. Dia buat go tu. Dia beza tu. Tu dari segi orang panggil makna dua perkataan, makna dia sama je. Tu. Fal fardu aktsaru ma yutliqunahu 'ala al-fardil mutlaq. Begitu. Maknanya fardu, perkataan fardu itu banyaknya barang yang menitlaq mereka itu ahlul istilah ini. Dia akan matu 'ala al-fardil mutlaq. Kalau hadis fardu mutlaq biasanya dipanggil sebagai hadis fardu. Tapi nak panggil hadis gharib pun boleh juga. Tu. Tapi banyaknya guna hadis fardu untuk wal gharibu aktsaru ma yutliqunahu 'ala al-fardin nisbi. Kalau hadis fardu nisbi banyak diitlaq, disebutkan dia, dipanggilkan dia dengan nama gharib. Tu. Padahal boleh berlaku tu. Hadis mana fardu mutlaq pun boleh nak panggil gharib. Bukan tak boleh. Tapi kasratul istimal, kalau fardul mutlaq orang panggil hadis fard. Gitu je. Itu yang jadi tempat berbezanya. Dari segi makna bahasa, dari sudut bahasa dan juga istilah sama. Wa hadza min haitsu itlaqil ismi alaihima. Ini kata kasratil istimal, maknanya al-fard mutlaq itu min haitsu itlaqil ismi alaihima, daripada sekira-kira mengitlaqkan isim di atas keduanya. Ini al-fardu al-gharib dengan istimalkan isim, kata nama.
kadang-kadang digunakan orang panggil kata kerja, makna fi'il. Nah, yanfaridu. Tu. Yanfaridu. Itu makna kata kerja. Nah. Itu mana dari sudut isim jadi ada banyak istimal hadis mutlaq mana fardul mutlaq ni ialah fardu tu isim bila kita itlaqkan dengan kata nama isim. Mana wa amma min haitsu istimalihim al-fi'lul mushtaq, dan adapun daripada kira-kira istimal mereka itu al-fi'lal. Jadi maf'ul kepada istimal tu masdar. Masdar dia beramal seperti fi'il juga. Jadi masdar istimalihim itu maknanya idafah masdar kepada fa'il. Hum tu makna dia mudhaf ilaih tapi pada makna dia fa'il. Istimal oleh mereka itu al-fi'l al-mushtaqqa, akan fi'il mushtaqqa fala yufarriquna, mereka tak membezakan. Ikutlah nak guna gapo ni. Fi'il yang mushtaq ni makna fi'il ke termasuklah isim fa'il, isim maf'ul, sama sajalah. Atau mushtaq ni. Jadi tidak dibezakan dari segi kasratul istimal. Yang terbeza dari sudut min haitsu kasratul istimal ini ialah wakilatih, ialah bila kita guna dia dalam bentuk kata nama. Kalau kita gunakan kata nama untuk hadis fardu mutlaq guna fardu. Kebanyakan kasratul istimal. Tapi kasratul istimal pada makna gharib itu pada makna fardul nisbi. Tapi kalau kita guna hok fi'il mushtaq ni tak ada hok mana banyak, serupa je. Begitu je. Fayaquluna fil mutlaqi wan nisbi tafarrada bihi fulanun. Tu tafarrada fi'il tu. Maka berkata mereka itu al-muhadditsuna pada fardu mutlaq dan fardu nisbi tafarrada bihi fulanun. Jadi tak mana tafarrada, jadi kita kena cek pula ni fardu mutlaq ke fardu nisbi. Tapi kalau di sana tu orang biasa. Kalau kata hadis fardu, hadis fardu maknanya itu ialah fardul mutlaq. Begitu. Orang mana tak payah royak dah. Macam orang kembang kata ammi hadza ammi, pak saudara aku. Jadi pak saudara adik-beradik ayah kita. Tapi hak tu benda yang sudah muqarrar dah ni. Cumanya ni nak royak kata hak ni hak kebiasaan, pada kebiasaan. Wa aghraba fulanun, telah taghrib, telah mengwaridkan oleh tu payahlah nak terjemah. Telah tagriklah seorang itu dengan hadis tu. Wa aghraba fulanun. Jadi wa aghraba itu boleh saja fardu mutlaq ataupun fardu nisbi. Tu. Sebab itu fi'il mushtaq. Walaisa aksamun walaisa fi aksami dzal muqayyad ini. Walaisa fi aksami dzal muqayyadi da'fun li fardiyatihim. Ni da'fun li fardiyatiha faltaqtadi. Walaysa fi aksamin za, tidaklah pada kisim-kisim ini ayil fardi ni al-muqayyad, kisim-kisim fardul muqayyad ni mawahidun mimma dzukira biwahidin mimma dzukira, dengan salah satu daripada barang yang tersebut. Da'fun makna lemah, makna da'fun li ajli fardiyatiha, semata-mata kerana kefarduannya. Makna kefarduan, jadi kefardiyatiha atau kefardiyah. Dia payah juga nak terjemah bahasa Melayu. Jadi fardiyah tu maksudnya ketunggalannya. Tu kadang-kadang benda ada dah ni kadang-kadang tu. Mana ketunggalannya, gitulah fardiyah ni. Ketunggalannya, maknanya fal taqtadi, maka ikut olehmu. Lakin jadi makna bukanlah pada aksam ini, bahagia-bahagia fardi muqayyad ini, dengan salah satu dengan benda makna dhaif kerana fardiyah dia tu. Maknanya kalau satu orang dia bukan dhaif tu kerana gharib, dia tidak semestinya dhaif. Tu. Sebab ada orang buat syarat kena aziz. Ada ada lagi akan datang Mana ada dah maknanya aziz ni suka kena dua orang. Hadis aziz baru makbul. Tidak hadis gharib yang sahih pun banyak. Bahkan dalam Bukhari pun banyak hadis-hadis gharib ni. Sedangkan kita sudah tahu dah, sudah maklum dah, muqarrar dah, maksudnya semua hadis dalam Bukhari itu semuanya adalah sahih belaka. Bermakna hadis gharib pun ada yang sahih juga. Jadi hadis gharib tu dia jadi dhaif tu bukan kerana fardiyah dia. Bukan kerana ketunggalan dia. Kalau seorang yang satu itu seorang yang sangat power, tak dhaif lah.
Tapi dah lah seorang lembek pulak. Nak akak 30 gram pun tak geruk ni. Kalau paping 10 kali pun tak sapa ni. Macam kita tak sapa dah. 10 kali nak paping ni. Tak geruk ni. Jadi maknanya ni sudahlah seorang patut lembek pulak. Tak jadi ni. Tapi kalau seorang yang sangat kuat, tak jadi lemah lah. Tu. Tapi bila seorang nak agak atas seorang tu memang adat dia, kebiasaan ni. Tu. Jadi maksudnya jangan kita faham fardiyah itulah yang menjadi illah kepada jadi dhaif. Tidak. Jadi bukanlah orang bahagian-bahagian hadis fardi muqayyad ni dengan dia tu mimma dzukira. Pada tersebut sini dia dhaif tu kerana li ajli li fardiyatihima. La, bukan fal taqtadi maka ikut. Lakin al muqayyadu bil nisbati li thiqatin. Akan tetapi al muqayyad yang dikaitkan dengan nisbah bagi seorang yang siqah qaribun min hukmil fardhi mutlaq adalah dekat daripada hukum fardhi mutlaq. Jadi hak ni hak fardhi nisbi, mana dia tu kalau hak dikaitkan dengan sibah bagi seorang siqah itu dekat dengan hadis fardhi mutlaq. Jadi ada 3 dulu ni. Li anna riwayata ghairi siqati kala riwayatin. Kerana riwayat orang tak siqah sebab tak ada riwayat lah. Tu. Qala fi tadribur rawi man syuti fayunzaru fil munfaridi bihi. Maka ditilik pada yang infirad dengannya dengan hadis fardil. Mana nisbi ni hal balagha rutbatan man yuhtaju bi tafarrudihi aw la. Ditilik ni rawi yang seorang tu al-munfarid bihi dengannya dengan hadis tu adakah sampai dia martabak mereka yang dibuat hujah dengan tafarrudnya ataupun tidak. Tafarrud al-munfarid sana. Kalaulah tafarrud dia tu diterima yuhtaju dibuat hujah, maka tak menjadi hal pun kalau dia seorang. Tu wa fi ghairi thiqati hal balagha rutbatan man yu'tabar. Hak orang tidak siqah pula kita tengok pula. Hak orang tidak siqah bukan tak terpakai awal lasun hal balagha rutbatan man yu'tabaru bi hadisi aula. Sampai martabat mereka yang diiktibarkan dengan hadisnya ataupun tidak. Dia ada orang kayak dulu hak dhaif walaupun dia tu mu'tabar. Kalau dalam martabat tajrih itu nombor 4 nombor 5 tu dia panggil mu'tabar. Tu. Jadi kena tengok pula ni kalau kata dhaif setara mana ni. Tambihun ini satu tambih qala Ibnu Daqiqil Aik idza qila fi haditsin tafarrada bihi fulan wa an fulanin uhtumila. Apabila dikatakan pada satu hadis itu tafarruqlah dengannya dengan hadis oleh si fulan, dia ambil daripada si fulan. Jadi kalau kata lagu tu uhtumila ditanggungkan an yakuna tafarrudan mutlaqan, bahawasanya tafarrud itu ialah tafarrud mutlaq. Kalau dia tidak qahid dengan fardun nisbi, bermakna bila dia sebut secara itlaq begitu maknanya makna fardul mutlaq. Tu wa an yakuna tafarrada bihi wa an yakuna tafarrada bihi, dan bahawa adalah tafarruqlah dia dengannya dengan hadis tu an hadzal muayyanin, dengan ini orang yang muayyan guru dia saat itu khassatan tertentu, wa yakunu marwiyan an ghairi zalika muayyan. Ada juga boleh jadi ada ihtimal boleh jadi dia ambil daripada guru dia yang tertentu itu dan juga guru yang lain pula. Boleh jadi dia orang lain pun dia ambil juga. Tu ihtimal begitu, wa yakuna marwiyan an ghairi zalikal muayyanin falyantabih lidzalika, maka terjagalah oleh seorang itu makna lidzalika bagi demikian itu apa nama falyatanabah lidzalikal fi'li. Zaikal fi'li, perbuatan tu. Mana perbuatan? Maknanya dikatakan bahasanya tafarrada bihi fulan an fulanin. Tu mana falyatanabah. Falyatanabah. Bukan ndak dia samalah. Yatanabahu makna yantabihu. Dia macam tafarrada dengan infarada. Dia boleh belaka sama ni. Ini falyatanabah. Maka hendaklah seorang itu maknanya tanabuh makna terjaga. Lidzalika bagi demikian itu fi'li makna perbuatan mana, yakni dengan mengatakan orang panggil tafarrada bihi fulanun an fulanin. Dengan itu makna selesailah masalah al-gharib. Mana bukan tajuk al-i'tibaru wal mutaba'at wa syawahid wal afrad. Al-afrad tu yang terakhir gharib lah. Afrad tu makna gharib.
Masuk pula kepada al-mu'allalu wa muttaribu. Ini ialah nama hadis pula. Hadis mu'allal dan juga hadis muttarib. Ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.